Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada pensyarah khusus kami Puan Nur Hayati binti Abdul Hamid. Nama saya Muhammad Khairul Rizwan bin Syukri dan nombor kad mesej saya 10 DPM 18F2018. Ahli-ahli kumpulan saya terdiri daripada Nur Syafiqah binti Muhammad Farouk dan juga Nur Hidayati binti Abdul Hamid. Produk kami diberi nama The Delicious yang merupakan makanan ringan yang iaitu bergedil. Okey, seterusnya kami mulakan dengan pengenalan. Setinggi-tinggi perhargaan kami ingin ucap kepada pensyarah khusus kami di PB 6033 Puan Nur Hayati binti Abdul Hamid kerana telah memberikan kami peluang untuk menjayakan projek ini. Projek ini juga telah memberi kami perkhidmatan dari banyak segi. Okey, berikutan dengan era pandemik COVID-19 yang membadai dunia ini, penjualan makanan semakin meningkat kerana disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan. Perintah Kawalan Pergerakan ini diperintahkan oleh kerajaan Malaysia sendiri untuk mengekang penularan wabak pembunuh yang bernama COVID-19. Masyarakat sekarang semakin berhati-hati untuk keluar membeli makanan. Ini juga kerana masyarakat ada sedikit takut untuk keluar mencari makanan yang mereka inginkan disebabkan penularan wabak ini yang sangat laju. Seterusnya, dengan kata sepakat, kami pun bercadang untuk mencipta atau mengeluarkan produk makanan yang berjenama The Delicious. Produk makanan ini merupakan makanan ringan yang mudah, senang dan sedap dimakan oleh pelbagai lapisan masyarakat di Malaysia. Ia merupakan bergedil yang dicicah bersama kuah yang kami buat istimewa untuk bergedil tersebut. Seterusnya, rasional memilih produk ini. Di bawah sikit. Lagi. Okey, kita semua dimaklumkan bahawa untuk membuat keputusan untuk membuka sesebuah perniagaan baru ketika pandemik ini sedang melanda dunia merupakan keputusan yang amat sukar untuk dibuat. Ia juga disebabkan oleh banyak perniagaan yang telah gagal dan ditutup hanya kerana pandemik ini. Akan tetapi kami percaya bahawa dengan rancangan dan pelaksanaan perniagaan yang tepat, syarikat kami ini akan memperoleh kejayaan di masa akan datang. Okey, pada zaman tercetusnya wabak COVID-19 ini, masyarakat Malaysia misalnya tidak mampu untuk bergerak sesuka hati mereka atas kawalan pergerakan, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi, secara rasionalnya, kami ingin membantu para pelanggan kami yang ingin mendapatkan produk kami, iaitu bergedil tersebut dengan lebih mudah kerana kami akan menghantarkan produk kami ke hadapan pintu rumah mereka dan dapat memudahkan lagi urusan mereka. Kami akan menghantar produk kami terus kepada pintu pelanggan dan mengelakkan para pelanggan daripada keluar dan terdedah kepada wabak pembunuh ini. Ini juga akan memudahkan kedua-dua belah pihak. Kami juga mudah termasuk dengan pelanggan kami. Mereka tidak perlu bersusah payah di luar, tidak perlu membuang duit untuk keluar, hanya tunggu di rumah. Kami akan sampaikan produk kami terus kepada mereka. Mereka boleh menikmatinya dengan selamat. Dan yang seterusnya merupakan objektif syarikat kami. Yang pertama sekali, objektif kami ingin menjadi sebuah syarikat terhebat dan terkenal yang menyediakan makanan ringan dalam industri makanan dan minuman, iaitu F&B, disebut dengan bahasa lain iaitu Food and Beverage Industries di Malaysia pada 5 tahun akan datang. Mungkin pada masa kini kami nampak perkara ini agak susah untuk dicapai, tapi kami percaya dalam masa 5 tahun kami akan capai menjadi sebuah syarikat yang terhebat dan terkenal. Seterusnya, kami juga objektif kami untuk membuka cawangan baru di seluruh Malaysia supaya dikenali dengan lebih ramai. Okey, pada mulanya kami hanyalah membuka satu cawangan iaitu di Pulau Pinang, dan mungkin pada masa yang akan datang pada satu ketika kami akan cuba memperluaskan memperluaskan perniagaan kami ini dengan membuka ke semua di semua negeri-negeri di Semenanjung maupun Sabah Sarawak cawangan-cawangan kami untuk memudahkan lagi para pelanggan kami yang berada di luar Pulau Pinang untuk mendapatkan produk kami dengan senang. Mereka juga boleh hanya tunggu di rumah mereka dan cawangan-cawangan kami akan menghantar ke rumah-rumah mereka. Dan yang ketiga merupakan objektif kami yang ketiga adalah untuk meningkatkan kesedaran jenama produk kami melalui semua alatan pemasaran. Seperti yang kita tahu,
pada dunia kini, pada era COVID-19 ini semuanya hanya berjalan di atas talian. Oleh yang demikian, kami sedaya upaya akan meningkatkan sedaran jenama produk kami, iaitu brand awareness, menggunakan semua alatan-alatan pemasaran yang ada, medium yang ada, kami akan gunakan untuk mencapai kesedaran jenama produk yang tinggi di halayak ramai. Terusnya, presenter seterusnya. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nuhidayati binti Abdul Hamid, nombor metrik 10 DBM 18F2033. Saya akan sambung untuk reka bentuk projek. Okey, untuk reka bentuk projek ni, bergedi kami ni berbentuk bulat dan ianya diletakkan di dalam dua jenis bekas, iaitu berbentuk bulat dan juga petak. Produk kami ni dipasarkan dengan harga RM10, ada 9 ketul. Okey, untuk bentuk bulat tu, kuah bergedi kami ni diletakkan di dalam bekas berbentuk bulat, iaitu bekas puding, supaya kuah tak tertumpah. Untuk bekas petak pula, bergedi kami ni diletakkan di dalam politin jenis dan mempunyai ruang haba untuk mengeluarkan haba ataupun tak mau bagi bergedi tu berair ataupun berpeluh. Strategi pemilihan lokasi. Untuk pemilihan lokasi ni telah dikira daripada bahan mentah, pengangkutan, perbelanjaan dan juga buruh. Bahan mentah Jelutong 107 dan Sungai Pinang 52, Tanjung 31, Sungai Ara 9. Untuk transportation iaitu pengangkutan untuk bagi Jelutong 105, bagi Sungai Pinang 51, Tanjung 40, Sungai Ara 15. Untuk expenses, Jelutong 26, Sungai Pinang 12, Tanjung 7, Sungai Ara 2. Okey, untuk buruh iaitu pekerja dengan penghantar, Jelutong 105, Sungai Pinang 51, Tanjung 30, Sungai Ara 9. Bila kami dah kira kesemuanya, jumlah kos yang tertinggi ni jatuh kepada Sungai Ara. Dan kami memilih Sungai Ara ni sebagai tempat kami untuk memproses bergedil tersebut. Okay, seterusnya ialah strategi susun atur kemudahan, iaitu kami memilih susun atur produk kerana strategi ini dapat disusun mengikut turutan serta lebih efisien untuk menghasilkan produktiviti yang cekap dan cepat. Contoh, okey, kat sini boleh tengok dia punya proses dia, iaitu daripada kami menyediakan bahan-bahan mentah, kemudian ubi kentang dan cili api diproses. Okey, bahan mentah tadi seperti ayam mentah, ubi kentang, cili, kicap, garam bukit, gula perang apa semua. Lepas tu ubi dan cili tu kami proses. Kemudian setelah siap diproses, dah bentukkan bergedi tu menjadi bulat dan sebagainya, dan siap digoreng, kami terus kepada pembungkusan, iaitu kami susun bergedi-bergedi itu di dalam bekas. Kemudian kami setelah siap semuanya, kami menghantar bergedi ini kepada pelanggan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Muhammad Farouk, nombor kad matrik 10 DPM 18F2026. Jadi saya akan menerangkan tentang pengukuran kerja. Bagaimanakah hasilnya pengukuran kerja ini adalah daripada pengiraan yang dibuat melalui kitaran pemerhatian yang merangkumi 3 elemen pekerjaan, iaitu ubi, kentang dan cili yang telah diproses bagi elemen pekerjaan yang pertama. Elemen pekerjaan yang kedua ialah pembungkusan barang siap, dan elemen pekerjaan yang ketiga ialah penghantaran. Jadi kitaran pemerhatian bagi yang pertama buat ubi kentang dan cili yang diproses ialah 10 minit, 11 minit, 13 minit dan 12 minit, dan diikuti dengan penilaian prestasi iaitu 120%, manakala bagi pembungkusan barangan yang telah siap pula, kitaran pemerhatian yang pertama 15 minit, 14 minit, 21 minit dan 13 minit, dan diikuti dengan penilaian prestasi yang merangkumi sebanyak 80%. Manakala bagi elemen pekerjaan yang ketiga pula ialah penghantaran,
yang memperoleh kitaran pemerhatian sebanyak 9 minit, 8 minit, 6 minit dan 5 minit. Dan diikuti dengan penilaian prestasi sebanyak 90%. Jadi masa peribadi yang diperuntukkan bagi setiap hari adalah 30 minit, masa berehat adalah 40 minit dan proses bekerja adalah 15 minit. Manakala bagi jam bekerja pula adalah daripada 10 pagi hinggalah 6 petang, iaitu 8 jam sehari. Jadi bagaimana terhasilnya AOT elemen pekerjaan satu ini adalah daripada kitaran pemerhatian yang telah diambil melalui 4 pemerhatian ditambah kesemuanya dan dibahagi dengan purata 4 dan memperoleh masa normal sebanyak masa asas sebanyak 11.5 minit. Manakala bagi AOT elemen pekerjaan 2 pula diambil tiga kitaran pemerhatian iaitu 15, 14 dan 13 dibahagi dengan 3 dan memperoleh 14 minit bagi masa asas. Dan manakala bagi AOT pekerjaan elemen pekerjaan 3 pula diambil 9, 8, 6 dan 5 bagi kitaran pemerhatian dan dibahagi dengan 4 dan masa asas yang diperoleh adalah 7 minit. Jadi bagi AOT elemen pekerjaan 2 kitaran pemerhatian hanya diambil sebanyak 3 saja kerana kitaran pemerhatian yang ketiga ialah 21 minit iaitu abnormal, masa yang abnormal. Jadi masa tersebut tidak diambil lah bagi pengiraan AOT elemen pekerjaan 2. Bagi NT elemen pekerjaan 1 pula, masa yang telah dikira dari AOT elemen pekerjaan 1 diambil masa tersebut 11.5 minit dikali dengan penilaian prestasi 120% dan dibahagi dengan 100. Masa normal yang telah dibahagi tersebut adalah 13.8 minit bagi NT elemen pekerjaan 1, manakala bagi NT elemen pekerjaan 2 pula iaitu pembungkusan barang yang telah siap 14 minit daripada masa asas diambil dan dikali dengan penilaian prestasi iaitu 80% dan dibahagi dengan 100 dan masa normal yang telah dibahagi tersebut adalah 11.2 minit dan NT elemen pekerjaan yang terakhir iaitu penghantaran telah diambil masa asas 7 minit dan dikali dengan penilaian prestasi iaitu 90% dan dibahagi dengan 100 dan masa normal yang telah dibahagi tersebut adalah 6.3 minit. Jadi jumlah masa normal yang telah ditambah adalah 31.3 minit. Bagi masa standard pula, bagaimana untuk mencari masa standard adalah waktu asas ataupun waktu biasa dikali dengan 1 tambah dengan faktor allowance ialah masa normal diambil dengan masa normal iaitu 31.3 minit dikali dengan 1 dan tambah 0.18. Jawapan tersebut bagi masa standard ialah 36.93 minit. Hati ke bawah sikit kesimpulan dia tu. Jadi ini adalah cara bagaimana untuk mencari masa standard. Kesimpulannya berdasarkan keseluruhan projek yang telah kami jalankan ini, kami boleh simpulkan bahawa projek ini telah memberi kami begitu banyak pengetahuan yang baru serta amat efektif buat kami sebagai pelajar politeknik yang masih belum mempunyai apa-apa pengalaman dalam dunia perniagaan yang sebenar. Apatah lagi dengan pandemik COVID-19 yang telah membadai seluruh dunia, tak kala kami masih lagi menuntut pelajaran ini, sudah semestinya akan memberi cabaran yang amat dahsyat semasa kami ini melangkah ke dunia perniagaan yang sebenar-benarnya. Justru itu, dengan projek yang telah kami jayakan ini, kami dapat menolong masyarakat di luar sana agar mereka tidak keluar daripada rumah mereka sesuka hati sewaktu musim pandemik COVID-19 ini. Dengan produk bergedil kami ini, kami dapat membantu mereka dengan mengisi masa lapang mereka dengan keluarga sambil menikmati burger deal yang telah dipasarkan oleh syarikat kami.
Kami berharap dengan adanya perkhidmatan yang kami sediakan ini dapat membantu sedikit sebanyak bagi mengurangkan penularan wabak COVID-19 ini. Terima kasih.